Isu SIP dan SMJI di Sabah, kontroversi atau transformasi ekonomi? Mari kita ulas isu ini. Kerajaan Sabah baru-baru ini menolak dakwaan bahwa ketirisan dalam pengurusan Sabah International Petroleum atau SIP menjadi puncak syarikat berkaitan kerajaan atau GLC tersebut dibebani hutang. Menurut Menteri Keuangan Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun, isu sebenar yang melanda SIP adalah masalah hutang tidak berbayar kepada Bank Pembangunan Sabah atau SDB dan bank-bank lain, yang kemudiannya berjaya diselesaikan melalui penerbitan sukuk wakalah bernilai 900 juta ringgit oleh SMJ Energy atau SMJI. SMJI yang merupakan GLC baru Kerajaan Negeri Sabah mengambil alih SIP pada tahun lalu. Langkah tersebut bertujuan untuk menyelamatkan SIP daripada beban hutang dan memastikan syarikat itu boleh terus beroperasi dengan lebih cekap. Ketika menjawab soalan tambahan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah, Masidi menjelaskan bahwa isu ketirisan sama sekali tidak timbul dalam kes ini. Beliau menekankan bahwa jika terdapat ketirisan pada masa lalu, hal itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk disiasat. Namun, fokus utama kerajaan negeri kali ini adalah memastikan SIP dapat berdikari dan memberikan sumbangan kepada ekonomi Sabah. Beliau turut menegaskan bahwa masalah hutang tidak berbayar yang menjadi puncak beban keuangan SIP sebelum ini telah pun berjaya diselesaikan. Malah, selepas pengambilan oleh SMJI, SIP telah memberikan sumbangan dividen bernilai 200 juta ringgit kepada SMJI pada tahun lalu. Satu pencapaian yang menunjukkan peningkatan prestasi syarikat tersebut. Dalam penjelasannya, Masidi turut mengakui bahwa SMJI sebagai GLC baru dalam sektor minyak dan gas tidak memiliki kepakaran dalaman yang lengkap dalam bidang tersebut. Namun, beliau mempertahankan pengurusan syarikat itu dengan menyatakan bahwa kepakaran boleh diperoleh melalui sumber luar, khususnya daripada SIP sendiri yang kini berfungsi sebagai anak syarikat SMJI. Dengan pendekatan ini, SMJI tidak perlu mengambil kaki tangan secara besar-besaran yang sekaligus menjimatkan kos pentadbiran syarikat. Sebagai contoh, SMJI kini hanya mempunyai 23 kaki tangan tetap yang menurut Masidi merupakan satu langkah penjimatan yang bijak berbanding dengan pengurusan tradisional pada era 1970-an dan 1980-an. Beliau juga menyatakan bahwa penubuhan SMJI adalah inisiatif kerajaan negeri untuk memastikan syarikat tersebut bermula sebagai entiti yang bersih tanpa sebarang isu ketirisan atau salah urus keuangan. Selain itu, Masidi turut memaklumkan bahwa SMJI dijangka mengumumkan jumlah dividen baru kepada kerajaan negeri untuk tahun ini selepas memberikan sumbangan sebanyak 50 juta ringgit pada tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa SMJI bukan saja berupaya mengatasi isu-isu warisan SIP, tetapi juga berfungsi sebagai sumber pendapatan baru bagi negeri Sabah. Beliau percaya bahwa langkah proaktif ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan Sabah untuk memaksimumkan potensi sektor minyak dan gas yang kini menjadi antara penyumbang utama kepada ekonomi negeri. Walaupun penjelasan Masidi menunjukkan usaha kerajaan Sabah dalam menyelesaikan isu warisan SIP, beberapa persoalan timbul yang memerlukan perhatian mendalam. Kenapa masalah hutang ini hanya diselesaikan sekarang? Jika isu ketirisan tidak wujud, adakah kelemahan dalam pengawasan keuangan pada masa lalu telah diabaikan? Keputusan untuk menerbitkan sukuk bernilai 900 juta ringgit bagi menyelamatkan SIP juga menimbulkan persoalan mengenai kesan jangka panjang
terhadap keuangan negeri. Sukuk ini merupakan instrumen hutang yang perlu dilunaskan pada masa akan datang, dan apakah strategi kerajaan untuk memastikan SMJI terus berdaya maju serta mampu menjana keuntungan berterusan bagi menampung pembayaran tersebut. Selain itu, kebergantungan SMJI terhadap sumber luar untuk kepakaran dalam sektor minyak dan gas juga menimbulkan kebimbangan. Walaupun langkah ini mungkin menjimatkan kos dalam jangka pendek, ia berpotensi menjejaskan pembangunan kapasiti dan tenaga kerja mahir tempatan. Dalam jangka panjang, adakah kebergantungan kepada kepakaran luar akan menghalang Sabah daripada membangunkan sektor minyak dan gas secara mampan? Tambahan pula, Masidi menyebut bahwa jika terdapat ketirisan pada masa lalu, ia perlu disiasat oleh pihak berkuasa. Persoalannya, adakah kerajaan negeri akan membuka semula siasatan terhadap SIP atau isu ini akan dibiarkan berlalu tanpa penjelasan yang mendalam? Implikasi politik juga tidak akan dapat dielakkan dalam isu ini. Dengan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal mempersoalkan langkah kerajaan, adakah isu ini akan menjadi medan pertempuran politik antara Warisan dan Gabungan Rakyat Sabah GRS? Penjelasan yang diberikan oleh Masidi mungkin memuaskan bagi pihak kerajaan, tetapi adakah ia mencukupi untuk meyakinkan rakyat Sabah bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar demi kepentingan negeri? Atau adakah ia akan dilihat sebagai satu usaha politik untuk menutup kelemahan pengurusan terdahulu? Isu SIP dan SMJI ini membawa persoalan yang lebih besar tentang pengurusan aset negeri, ketelusan dalam pentadbiran, dan keutamaan dalam strategi pembangunan ekonomi Sabah. Penonton dan rakyat Sabah perlu bertanya, adakah langkah kerajaan negeri ini benar-benar menyelesaikan masalah legasi SIP atau ia hanya menangguhkan isu yang lebih besar? Adakah sukuk bernilai 900 juta ringgit ini satu pelaburan bijak atau ia berisiko menambah beban hutang negeri? Apakah langkah jangka panjang yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan sektor minyak dan gas di Sabah terus berkembang secara mampan? Lebih penting lagi, adakah isu ini akan mencetuskan siasatan lanjut terhadap pengurusan keuangan GLC Sabah atau ia hanya akan menjadi satu lagi episode dalam sejarah politik negeri? Marilah kita renungkan persoalan-persoalan ini. Dan jangan lupa untuk kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Pastikan Anda like, share, dan subscribe kepada Current Sphere MY untuk mendapatkan ulasan politik dan ekonomi terkini. Sekian saja dari saya. Terima kasih.